Selamat petang dan salam sejahtera. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan di atas kehadiran pada hari ini di dalam bicara santai literasi. Untuk makluman hadirin sekalian, program ini merupakan program tahunan yang telah dianjurkan oleh UNESCO sejak tahun 2012. Tahun 2021 ini merupakan tahun kedua unit literasi maklumat Pustaka Negeri Sarawak mengadakan Minggu Literasi Media dan Maklumat 2021. Bersama kita pada hari ini ialah Profesor Madya Dr. Saidatul Akmal binti Ismail dengan tajuk ceramahnya Memerangi Disinfodemik COVID-19 melalui Inovasi Digital. Beliau merupakan pensyarah dari UiTM Kampus Puncak Perdana, melanjutkan pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa dalam jurusan Sosiologi dan Antropologi, ijazah Sarjana Muda Kepujian. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran peringkat sarjana master dalam jurusan Information dan Library Science di Universiti Islam Antarabangsa. Beliau telah meneruskan pelajaran peringkat tinggi PhD di Victoria University New Zealand. Seterusnya, tanpa melanggarkan masa lagi, dijemput penceramah kita pada hari ini iaitu Profesor Madya Dr. Saidatul Akmal Ismail. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Saya Saidatul Akmal binti Ismail daripada Fakulti Pengurusan Maklumat Universiti Teknologi Mahara dan UiTM Kampus Puncak Perdana. Saya hari ini saya rasa sangat bertuah kerana telah dijemput untuk menyampaikan sedikit mengenai maklumat yang berkaitan dengan COVID-19, iaitu maklumat yang kita anggap sebagai maklumat yang tidak benar, dan cara bagaimana untuk memerangi disinfodemik ataupun maklumat palsu berkaitan dengan COVID-19 melalui inovasi digital. Ini adalah isi kandungan pengenalan dan juga langkah-langkah kepada bagaimana untuk kita menangani ataupun memerangi disinfodemik COVID-19 dan juga kesimpulannya. Sebagaimana yang kita ketahui, disinfodemik COVID-19 ini telah mula menular pada penghujung tahun 2019, di mana kita dapati bahawa virus ini telah mula dikesan di Wuhan, China, dan telah merebak ke seluruh dunia pada awal tahun 2020. Jadi perkataan disinfodemik ini adalah datangnya daripada perkataan disinformasi dan juga akademik. Menurut Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO, istilah ini dianggap sebagai satu penyebaran maklumat yang tidak sahih berkenaan dengan COVID-19 oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. So kita boleh faham bagaimana maklumat berkaitan dengan COVID-19 ini ataupun infodemik ini di Malaysia. Penyebarannya berlaku secara kita tidak sedar dan secara tidak langsung. Dan maklumat ini menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO berlaku dalam keadaan yang mana penyebaran maklumat palsu telah menular dan ataupun telah menyerap masuk ke seluruh masyarakat berkenaan dengan pandemik yang telah kita sedang alami sekarang ini. Dan penyebaran palsu ini bukan sahaja boleh merisikokan usaha untuk mencegahnya, tetapi juga memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal, selain daripada meningkatkan juga stigma sosial ataupun social stigma terhadap pandemik ini sendiri. Dan juga segala usaha yang menjurus kepada pencegahan pandemik ini. Jadi kalau kita lihat statistik pada Januari 2021, 86% pengguna internet di Malaysia mencatatkan bahawa penggunaannya agak tinggi, dan ramai pengguna memilih internet sebagai platform utama untuk mendapatkan maklumat. Jadi ini amat membimbangkan kerana
di situlah beradanya segala jenis maklumat yang benar dan tidak benar, dan juga kurang sifat-sifat ataupun elemen semakan terhadap kesahihan berita. Okay. Jadi kalau kita lihat dari segi peratusan penggunaan media sosial sebagai sumber berita di Malaysia, okay, yang paling tinggi adalah menggunakan internet sebagai platform untuk mendapatkan sumber berita utama, okay, sebanyak 86%. Diikuti dengan 57% menggunakan aplikasi Facebook dan 51% menggunakan aplikasi WhatsApp. Okay. Jadi inilah penggunaan media sosial yang utama untuk mendapatkan sumber berita di Malaysia. Okay, seterusnya, bagaimana disinfodemic COVID-19 ini boleh berlaku? Okay, disinformation ini boleh berlaku apabila informasi yang dikongsikan itu tidak benar, okay, melalui platform digital, iaitu internet, sama ada melalui individu, kumpulan ataupun setengah pengamal media, dan juga saluran rasmi sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Okay? Kerana kita tidak pasti saluran maklumat itu boleh dipercayai ataupun tidak. Okay? Jadi kejadian ini tidak dapat dinafikan bahawa ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, tetapi malah juga berlaku di seluruh negara di seluruh dunia yang terjejas akibat penularan wabak pandemik COVID-19. Okay. Antara contoh-contoh disinfodemic, maklumat disinfodemic COVID-19 ini, antaranya ialah seperti yang mana berlaku di Iran pada tahun 2020, okay, seramai 800 orang meninggalnya akibat mempercayai bahawa dengan meminum metanol boleh merawat COVID-19. Okay. So dia telah menjadi satu masalah besar kepada penduduk Iran pada tahun 2020. Okay. Seterusnya, yang berlaku di Malaysia pada tahun 2021 awal tahun, iaitu seramai 2 orang mengalami keracunan akibat mengambil Ivermectin untuk merawat COVID-19. Okay. Jadi kemungkinan besar 2 orang ini mendapat maklumat yang salah mengenai bagaimana untuk mengambil Ivermectin itu sebagai salah satu daripada rawatan untuk COVID-19. Dan seterusnya, apabila kita lihat daripada maklumat ini, kita akan rasa macam agak jijik ataupun menggelikan. Apabila di India pada tahun 2020, seorang pelakon Bollywood mengamalkan minum air kencing lembu setiap pagi bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Ini juga antara perkara yang telah disebar secara meluas, okay, yang menyebabkan berlakunya disinfodemic COVID-19. Okay, seterusnya, okay, dari segi disinfodemic atau dalam istilah bahasa ni kita panggil kecelaruan maklumat, okay, dan yang boleh menyebabkan berita palsu. Okay. Jadi kecelaruan maklumat ini sebenarnya apabila satu keadaan di mana berlakunya perpilihan antara maklumat yang benar, yang salah dan juga yang syubhah dan meragukan. Okay. Apabila kita sebagai pengguna maklumat, okay, menghadapi keadaan yang dipanggil kecelaruan maklumat ini, okay, kita sebenarnya telah memudahkan diri kita dalam satu keadaan yang sukar untuk kita membuat keputusan. Okay. Maknanya kita tidak dapat memahami keadaan sebenar apa yang berlaku dan kita menjadi celaru untuk kita meneruskan apa yang kita telah pada mulanya yakin. Okay. Jadi keadaan ini sebenarnya sangat membimbangkan yang kemudiannya akan membawa kepada kepercayaan ataupun kita menerima bahawa berita palsu yang diberikan itu adalah benar. Okay. Jadi berita palsu yang kita dengar itu ada kalanya yang menyebabkan kita merasakan ini adalah maklumat yang benar. Okay. Merupakan ungkapan ataupun merupakan istilah yang menunjuk kepada penyebaran propaganda, okay, ataupun berita propaganda yang sebenarnya diwujudkan bagi memenuhi keperluan satu-satu kumpulan tertentu. Okay. Jadi keadaan ini sangat membahayakan, terutama sewaktu pandemik sedang lagi berlaku. Okay.
Oleh itu, kalau kita lihat dari segi sejarahnya ataupun asal-usul penyebaran disinfodemi ini bukanlah baru, tapi dia bergerak sangat cepat apabila adanya inovasi digital. Jadi penyebaran disinfodemi ini dia sebenarnya berlaku seawal zaman Bung Lama, iaitu 40, tahun 44 sebelum Masehi. Yang mana Octavian disebabkan oleh cita-citanya menjadi Maharaja Rom yang pertama, telah membuat satu penyebaran maklumat palsu terhadap musuh politiknya, iaitu Mark Antony. Tujuannya adalah untuk membunuh karakter, membunuh kredibiliti musuh politiknya. Oleh kerana berjayanya maklumat palsu itu disebarkan secara meluas di zaman itu, akhirnya Octavian menjadi Maharaja Rom yang pertama. Jadi ini adalah consequences ataupun kesan daripada penyebaran maklumat palsu. Akhirnya orang yang zalim naik menjadi pemimpin. Jadi siapa yang akan suffer ataupun yang akan merana? Rakyat juga. Dan seterusnya, jika kita lihat penyebaran disinfodemi hari ini di abad ke-21, kita maklum bahawa penggunaan teknologi baru sebenarnya membantu mempercepatkan penyebaran berita palsu. Dan juga menyaksikan pelbagai jenis maklumat telah dikongsikan dengan mudah dan cepat. Jadi apa yang berlaku ialah pergaduhan, salah faham, timbulnya reaksi yang tidak menyenangkan berlaku dengan tanpa kita sedari dan berlaku dengan cepat dan telah merebak dengan lebih meluas dan lebih jauh. Itu yang paling dikhawatiri apabila kita berada di abad ke-21 jika pengguna maklumat, pencari maklumat tidak diberikan latihan, tidak diberikan pendidikan tentang bentuk disinfodemi yang wujud, yang disebarkan hari ini. So bagaimana untuk menangani disinfodemi COVID-19 terutamanya? Jadi rakyat Malaysia perlulah dilatih dan juga perlulah berupaya untuk mengenal pasti ciri-ciri maklumat yang tersebar supaya mereka tidak mendedahkan diri ataupun terdedah kepada maklumat palsu berkenaan dengan COVID-19. Antara cara-cara untuk kita kenal pasti disinfodemi COVID-19 ini, pertama, kita perlulah semak sumber berita sebelum kita memanjangkannya. Kedua, kita perlu memikirkan manfaat berita tersebut sebelum kita memanjangkannya kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita. Yang ketiga, perlulah kita berhati-hati dengan cerita yang penuh emosi, yang penuh drama, yang melibatkan petugas perubatan dan sebagainya. Sebab kita tidak tahu sama ada orang yang berada di kaca skrin kita itu adalah benar-benar petugas perubatan ataupun seorang aktor ataupun seorang pelakon. Jadi kita perlulah melihat sumber, kita perlulah melihat saluran yang kita menerimanya. Kita juga perlu melihat bagaimana maklumat itu telah disampaikan kepada kita. Ini antara perkara yang perlu kita lakukan sebelum kita menerima satu-satu maklumat itu sebagai benar. Dan seterusnya, perkara lain juga yang perlu kita titik beratkan sewaktu kita menilai maklumat yang kita panggil disinfodemi ini. Yang paling utama adalah yang di bahagian tengah ini, pastikan maklumat yang kita lihat itu bukan maklumat yang dikategori sebagai bias ataupun berat sebelah. Maklumat yang bias ataupun seberat sebelah ni, dia lebih memberikan pandangan dari sudut individu tertentu ataupun organisasi tertentu. Dan tidak diterima secara menyeluruh oleh penduduk satu-satu tempat itu sebagai benar. Jadi itu juga kita kena kenal pasti biasness ataupun berat sebelah. Seterusnya ialah ruang gema. Perkara yang membabitkan ruang gema ini sebenarnya merujuk kepada apabila kita berada di dalam satu-satu tempat yang mana maklumat yang kita dapati itu sebenarnya sependapat dengan maklumat kita.
Okay, itu juga menjadi satu keadaan yang sangat berbahaya apabila maklumat yang kita terima itu sependapat dengan maklumat kita. Okay, wait ya. Sekejap ya. Twice, apabila maklumat yang sependapat dengan kita itu telah menguasai pemahaman kita, sehingga kita tidak dapat lagi menerima pendapat orang lain ataupun pendapat organisasi yang yang responsible ya, terhadap apa yang telah berlaku. Okay. Ini keadaan yang kita panggil ruang gema. Okay. Dia akan keep on echoing maklumat yang sama yang sependapat dengan maklumat kita. Okay. Dan seterusnya keadaan yang kita panggil buih tapisan. Okay. Buih tapisan ini adalah satu keadaan yang di mana dia berlaku apabila kita buat pencarian di internet. Okay. Maksudnya kita menggunakan keywords ataupun kita menggunakan perkataan yang sama setiap kali kita membuat pencarian di internet. Jadi apabila kita melakukan pencarian itu berkali-kali, maklumat yang sama tapi yang hampir sama akan muncul ataupun akan diberikan kepada kita oleh enjin pencarian. Okay. Jadi akhirnya kita hanya menerima maklumat yang sangat narrow, yang sangat sempit, kerana itulah cara enjin pencarian digubah ataupun dihasilkan. Okay, bagi mewujudkan satu keadaan yang dipanggil buih tapisan. Okay, maksudnya this filtration yang menyebabkan akhirnya kita jatuh di dalam keadaan yang dipanggil disinfodemic. Okay, jadi perkara ini sebenarnya berlaku bukan saja berkaitan dengan COVID-19, juga berlaku dalam banyak aspek kehidupan kita. Okay. Okay, seterusnya, apa yang ingin saya bawakan di sini bahawa dalam Islam kita ada satu keadaan yang dipanggil atau satu konsep yang kita panggil konsep tabayun. Okay. Tabayun ini adalah daripada perkataan Arab yang merujuk kepada kita perlulah mensabitkan dan juga menyimak asas kebenaran satu-satu maklumat yang kita terima. Okay. Maksudnya kita perlu meneliti kebenarannya dan juga ketepatan informasi bagi mengelakkan sebarang fitnah, penipuan dan juga satu keadaan yang boleh memburukkan orang lain, berlandaskan hawa nafsu dan juga tamak haluba. Okay. Tabayun ini bukanlah sesuatu yang asing. Okay. Even dalam pendidikan pengguna ataupun literasi maklumat, pendidikan literasi maklumat, kita juga ada menyediakan satu formula yang untuk dilaksanakan oleh individu pengguna yang kita panggil CRAP. CRAP terdiri pada C merujuk kepada maklumat yang terkini. Kita perlulah pastikan maklumat yang kita terima itu adalah maklumat yang terkini. R, kita merujuk kepada relevance. Maksudnya perkataan relevance ini perlulah kita selalu ingat apabila kita membuat pencarian maklumat, kita pastikan maklumat itu sesuai dengan apa yang kita perlukan. Okay. Accuracy, maklumat itu perlulah tepat dan juga benar, betul. Okay. Authority merujuk kepada sumber maklumat itu sendiri. Okay. Sama ada dari segi authornya, daripada penulisnya, sampailah kepada penerbitnya, sampailah kepada channel yang disalurkan. Okay. Perlulah sumber yang sah, sumber yang ada authority untuk menyampaikan maklumat. Dan akhirnya adalah yang bertujuan menyampaikan itu untuk tujuan kepentingan kesihatan sejagat, kesihatan manusia. Okey, bukanlah tujuan untuk membunuh fizikal, membunuh kesihatan manusia yang boleh menyebabkan kerosakan yang lebih nyata di atas muka bumi ini. Okey, jadi maksud saya di sini bahawa penggunaan CRAP dan juga istilah ataupun konsep tabayun ini kedua-duanya sebenarnya seiring dan selari dengan tuntutan kehidupan kita hari ini di abad 21 century ataupun abad 21. Okey, di sini saya ingin akhiri ceramah saya kali ini berkenaan dengan bidang sains maklumat di mana saya berada, okay, dan kepakaran saya juga di dalam bidang ini, di dalam bidang yang sama.
Okay. Di dalam bidang sains maklumat ini kita sangat menekankan kepada kesahihan dan juga keaslian maklumat. Okay. What we call as a reliability and authenticity of information. Okay. Jadi dalam kita memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna, okay, aspek kesahihan dan keaslian maklumat ini sangat kita pegang, okay, dan juga kita akan pastikan konsep ini itu selari dengan konsep tabayun dalam Islam, yang mana kita perlu pastikan kita menyimak dulu, kita menyoal dulu, dan kita lihat sumber daripada mana datang maklumat tersebut, ketepatan, authority, tujuan. Okay. Akhirnya barulah kita siapkan satu wakalah, satu dokumen ataupun satu rekod yang betul-betul bersih daripada disinfo ini. Okay. Jadi akhir kata daripada saya, okay, sebagai seorang yang hidup di dalam bermasyarakat, okay, kita perlulah sentiasa berhati-hati apabila kita ingin menerima satu-satu maklumat ataupun perkara terutama yang melibatkan hidup dan mati kita. Okay. Jadi kita perlulah sentiasa pastikan kita buat kajian, okay, kajian pada maklumat yang betul sahih, okay, dan betul asli, supaya kita tidak jatuh dalam perkara yang melibatkan fitnah, perkara yang melibatkan salah faham. Okay. Akhir kata daripada saya Datul Akmal binti Ismail. Take care, okay, stay safe, okay, and then we are Malaysians. Okay, so we need to ensure that we live in harmony and peaceful forever. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada saya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Datuk Akmal Ismail di atas perkongsian beliau pada hari ini. Semoga ilmu yang telah dikongsikan beliau sebentar tadi dapat memberi banyak manfaat kepada kita semua. Saya mewakili Pustaka Negeri Sarawak sibuk ingin merakamkan penghargaan ribuan terima kasih ke atas semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program pada hari ini. Terima kasih.